Boleh. Ni. Saya ingat juga sikit. Sikit. Turunkan dulu. Boleh lah. Astagfirullah. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini. Kita ada mempunyai program Tamrin 1 dan 2 Tamrin khas lah di akhir bulan kasih di Melaka. Jadi insyaAllah pagi ini tak mula lagi, tapi kita mula dengan satu tajuk yang menjadi asas kepada perbincangan kita sepanjang hari ini dan besok, insyaAllah. Saya ulang, sebenarnya tajuk ini pernah kita beri dalam kuliah-kuliah yang lepas. Sebelum tu mari sama-sama kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu perasaan rendah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita, menganugerahkan kita kekuatan untuk kita mendapat hidayah dan mendapat taufiknya. Kerana pada hari ini terlalu banyak perkara yang menghalang seseorang itu untuk mendapat taufik Allah, mendapat kekuatan untuk beramal, dan juga banyak yang menghalang untuk mendapat hidayah Allah. Kerana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu dibersih. Jadi yang menjadi masalah utama sekarang ini dia bercampur-campur. Dia bercampur-campur. Sedangkan Allah melarang kita bercampur-campur di antara al-haq dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Dan sebab itulah perkara yang pertama yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, ialah mencampurkan antara Islam dengan bukan Islam, bercampur. Dan inilah merupakan ujian yang besar pada hari ini. Kita tak nampak, tak tahu betul ke tak betul kan, bagus ke tak bagus kan. Jadi kita tak tahu nak pilih yang mana, tak tahu nak ikut yang mana. Terlalu banyak campur-campur. Dan kita lihat akibat daripada campur-campur itulah kita tak boleh mengamalkan Islam secara menyeluruh. Dan bila kita tak boleh amalkan Islam secara menyeluruh, maka pada ketika itu kita akan lemah. Akan lemah. Ya ayyuhalladzina amanu wadkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, kafatan, semua sekali. Dan maknanya dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut kehidupan seharian, semua sekali lah. Kerja kita pun termasuk Islam juga kan, ibadah kita kan, akhlak kita kan, pergaulan kita, semua sekali.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan ni, dia khutuwat ni ialah perancangan. Al-khutuwat ni plan, planning. Bukan jejak langkah aja. Mari kita tengok orang tu pakai baju gitu, kita pun ikut. Kita tengok orang tu pakai rambut merah, kita pun ikut merah. Dia bukan sekadar tu je, tapi sebenarnya perancangan dia. Al-khutuwat ni planning dia, strategi dia. Jangan kamu ikut jejak langkah tadi. Syaitan tadi, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan, ataupun iblis itu adalah merupakan musuh kamu. Adu, musuh kamu yang nyata, yang nyata. Baik, jadi semalam kita melihat berita paling besar sekali kat negara Malaysia ni ialah pembentukan kabinet. Jadi saya tengok komen-komen jugalah. Jadi dalam kabinet ni, kalau kat dapur kita tu dia ada cawan, dia ada mangkuk, dia ada macam-macam. Ada yang sudunya, ada yang bagusnya dan sebagainya. Tapi dia campur-campur. Baik. Jadi maka timbullah banyak persoalan-persoalan kan. Banyak persoalan-persoalan. Antara perkara yang paling penting sekali bagi seorang mukmin, bila melihat sesuatu itu, dia bukan hanya melihat sesuatu itu di kacamata luaran, tapi dia melihat sesuatu dengan kacamata yang dasar, asas. Jadi kita nak tengok contohnya, apa beza seorang Kristian, seorang Hindu gotong royong tolong orang, dengan seorang Islam gotong royong tolong orang. Yang sama gotong royong tu mungkin dia angkat sampah, bersihkan sampah. Mungkin dia buang benda-benda yang tak elok. Sama, semua pakat-pakat buat belaka. Tapi yang tak sama apa? Asas dia. Dasar tak sama. Apa asas dasarnya? Yang orang Islam tadi, dia asasnya iman. Dia asasnya ialah al-Islam. Asasnya itu adalah at-taqwa. Itu asas dia. Itu dasar dia. Tak sama. Luar nampak sama. Luar nampak pakai songkok belaka. Mungkin dia pakai kopiah belaka. Mungkin di luarnya ada sebut Alhamdulillah, disebut Subhanallah. Tetapi rupanya asasnya, dasarnya itu bukan. Asas dan dasar al-iman, al-Islam wa taqwa. Contohnya. Jadi kita nak melihat sesuatu, kita bukan hanya melihat yang luar. Sebab kalau kita melihat yang luar sahaja, kita akan tertipu. Begitu. Jadi kita kena prinsip. Penting untuk pemimpin yang apa dia? Prinsip dia. Nombor satu tu, apa prinsip dia. Kalau prinsip menolak rasuah, mesti ada asasnya. Prinsip menolak penyamun, mesti ada asasnya. Begitu. Jadi ini antara perkara-perkara yang asas yang kita nak kena tengok. Baik, tapi pada hari ini, insya-Allah pagi ini kita akan melihat satu lagi perkara yang rupanya Allah SWT suruh kita jaga perkara ini. Dalam surah Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Ini surah Yusuf ayat 108. Kita kena tengok ayat ni sebagai asas. Salah satu asas dasar. Qul, katakanlah, hazihi sabili, inilah jalanku. Jalanku ni jalan Rasulullah SAW, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ad'u ila Allah. Apa jalan itu? Itu jalan untuk mengajak kepada Allah. Jalan untuk mengajak kepada Allah. Jalan Nabi ni, jalan Rasul SAW ni mengajak kepada Allah. Ini asas dia. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, di atas basirah itu aku mengikutinya, aku memegangnya, begitu. Jadi maknanya Nabi gambarkan kepada kita, iaitu melalui firman Allah ini, bagaimana Allah gambarkan kena duduk di atas jalannya, jalan Allah.
Sebabnya ada banyak jalan. Jalan ada banyak. Jadi jalan yang mana satu? Jalan yang membawa manusia kepada Allah. Dan membawa manusia kepada Allah ni mesti ada asasnya. Ala basirah. Ala basirah ni kalau kita tengok terjemahan Quran disebut hujah. Atas hujah, atas ilmu. Dia bukan ikut buta-buta macam itu je. Wa subhanallah, dan maha suci Allah daripada kelemahan, kekurangan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang yang mensyirikkan Allah. Jadi yang penting kat sini kita tengok Allah gambarkan siapa yang tak ikut jalannya, siapa yang tak menuju kepada Allah, siapa yang tidak ada hujah-hujah tadi, maknanya bersama dengan satu kekuatan hujah basirah, maka dia boleh menjadi musyrikin. Ini yang bahayanya. Jadi pada hari ini ramai orang yang ada Tuhan yang banyak. Salah satu Tuhannya apa dia? Salah satu Tuhannya ialah nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernah kamu tengok orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Jadi apa tanda, apa agama orang ikut nafsu ni? Agama orang ikut nafsu ni lah agama religion of pleasure. Bahasa Melayu pleasure apa? Religion, agama keseronokan, berseronok ni. Jadi seronok ni satu agama. Dah jadi agama sekarang ni. Kan? Seperti apa contohnya seronok ni? Seronok ni contohnya macam bola sepak seronok kan. Seronok. Dia jadi agama. Bola asalnya riadah. Asalnya sukan. Kan boleh memberi kesihatan sebagainya. Akhir menjadi agama. Sampai peringkat menangis-nangis. Kalah tim dia, kalah balik menangis. Sampai peringkat ada yang sakit jantung, kalah tim dia. Baik. Jadi di sini kita nak tengok dasar kepada Islam itu ialah salah satu yang disebut ialah basirah. Jadi kita nak tengok sedikit tentang basirah pada hari ini supaya mudah-mudahan kita tidak akan terikut dengan arus. Jadi apa pengertian basirah ini dari sudut menurut ulama-ulama Islam, ulama-ulama Islam ini, dari sudut bahasanya basirah ini adalah ilmu. Dari sudut bahasa, ilmu tentang sesuatu, satu pengetahuan dari sudut bahasa. Dan hujah, daripada kita berargumen, kita berdebat, hujah, pandangan yang benar. Dan jadi kita lihat di sini bagaimana digambarkan juga oleh ramai para ulama kita menggambarkan basirah ini juga bukan hanya setakat ilmu tetapi cahaya. Dan cahaya yang menjadikan kita boleh melihat sesuatu dengan betul. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka apakah kamu ataupun mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini? Yasiru fil ard, kamu tidak mengembara ke di atas muka bumi ini? Dan lalu mereka mempunyai hati yang mendengarnya dapat faham, lahum qulubun ya'qilun, dan sehingga ada hati yang boleh faham, au azan yasma'un, ataupun ada telinga yang pendengaran yang boleh mendengar. Kemudian Allah kata fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukanlah pandangan mata, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada pada dada-dada kamu. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi di sinilah ulama-ulama dihurai. Dia kata contohnya yaqulul al-Alusi, Imam Al-Alusi rahimahullah telah mengata wal ma'na. Dia kata makna buta itu adalah pandangan yang tidak Allah nilai dari sudut pertimbangan tu, hisab tu ialah pandangan mata, tetapi seolah-olah yang mata itu bukanlah satu yang jadi satu-satunya pandangan, tetapi hati itu. Jadi basirah ini adalah merupakan satu perkara yang disebut sebagai pandangan basirah. Jadi
kita nak kena tengok balik kan, basirah. Jadi kalau kita tengok hari ni, contohnya kita nak mulakan pagi ni kan, macam mana kita nak tahu kita ni ada basirah pagi-pagi? Contoh kan, bangun pagi gelap aja kan, tak nampak apa, api tak buka lagi kan. Bangun pagi, orang yang ada basirah, dia akan boleh hubungkan dengan Allah, cahaya dia. Jadi dia jadi contohnya macam kita hari ni kan, hari ni nak buat apa? Kalau orang di ladang, dia ada dia punya perancangan di ladang. Kalau orang ada di apa namanya kerja, perancangan kerja. Kalau hari cuti, hari Sabtu ni kan mungkin akan jalan-jalan sebagainya kan. Jadi itu adalah apa yang kita plan nak buat. Kata Imam Ghazali, orang yang ada ilmu yang benar, basirah iman yang benar, pagi-pagi dia bukan fikir apa dia nak buat, tapi pagi-pagi dia fikir apa yang Allah nak bagi pada dia hari itu. Hari itu Allah nak bagi apa kat dia? Agaknya Allah nak bagi yang baik ke, Allah nak bagi yang buruk ke? Allah nak bagi kaya ke, untung, bisnes, atau Allah nak bagi rugi ke? Dia akan tengok. Apa yang dia tengok? Kalau Allah bagi yang baik, yang dia suka, yang gembira, dia akan syukur ke Allah. Dia akan fikir macam mana nak syukur pada Allah. Katalah dia nak buat pagi ni, dia ada nak buat meniaga. Katakanlah Allah bagi dia untung, katakan meniaga nak untung ni. Maka dia pun kata apa kan, InsyaAllah kalau kau bagi aku rezeki lebih, ya Allah, untung hari ni aku nak sedekah, contoh kan. Dia pun nak melahirkan kesyukuran dia. Kalau Allah bagi tak elok, contohnya tiba-tiba aksiden pula kan, dalam perjalanan tu habis semua kuih, habis semua dia punya alat peniaga contoh, maka Allah izin tak elok, ya Allah berikan aku kesabaran. Jadi orang yang ada basirah, dia melihat sesuatu dengan cahaya iman. Dia tak melihat sesuatu dengan apa yang dia nak buat. Memang dia nak buat dah benda tu, tapi dia melihat dengan iman, sehingga dia merasakan kalau Allah bagi A, dia sabar. Kalau Allah bagi B, dia syukur. Dia jadi orang yang sentiasa menjadi hamba Allah. Sebab itulah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan basirah ini sebenarnya adalah cahaya yang Allah lontarkan dalam hati. Dengan cahaya tersebut kita melihat hakikat ajaran Rasulullah SAW. Kita melihat the essence dan hakikat tadi. Seolah-olahnya dia menyaksikan apa yang berlaku dan mendapat manfaat daripada apa yang digambarkan oleh Rasulullah dalam ajaran-ajaran. Jadi maknanya basirah ni kalau kita lihat hari ni, dia cahaya. Dia bukan setakat ilmu. Hari ni orang banyak ada ilmu. Ilmu je, jadi tak nampak apa di sebalik yang berlaku di sisi iman dia, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang alim, Dr. Khalid bin Uthman Al-Sabat, telah menyatakan dalam satu tulisan, dia kata apa, basirah ini adalah satu perkara yang dimiliki, menyingkap dengannya manusia mengenali Allah. Yang pertama, basirah ni suatu cahaya yang boleh menyebabkan manusia itu kenal Allah dengan pengetahuan yang benar. Jadi dia melihat Prime Minister kita yang baru, dia melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia melihat, dia tak nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim saja, dia nampak bagaimana kedudukan dia di sisi Allah. Dia nampak bagaimana kuasa Allah yang menaikkan dia jadi Perdana Menteri. Yang jadikan dia Perdana Menteri bukan undi kan. Kita ingat undi patutnya tak jadi, tak cukup syarat, tapi boleh jadi juga kan. Kerajaan perpaduan. Jadi yang jadikan tu Allah sebenarnya, hakikatnya. Jadi melihat sesuatu kuasa Allah, melihat sesuatu kesempurnaan Allah. Jadi ini basirah. Kalau kita nampak yang macam itu, barulah sebenarnya hati kita tu hidup dengan cahaya tadi. Jadi inilah yang digambarkan. Jadi bagaimana kedudukan perkara ini? Basirah dalam agama sangat penting. Sangat penting. Dia bukan benda yang kita boleh remeh-remeh. Tak apalah, aku nampak dengan ilmu cukup lah kan. Aku ada ilmu, nampak dia, aku kenal lah dia, kenal gitu. Tak, dia kena kenal dengan pandangan iman juga, pandangan basirah tadi. Kedudukannya sangat penting. Kenapa? Bila kita tidak memiliki basirah ini, maka kita melihat sekadar fizikal sahaja. Kita nampak sekadar fizikal sahaja dan tidak boleh membezakan al-haq dan batil. Tak boleh nampak al-haq dan batil. Nampak okey, baguslah, TikToknya sebagainya nampak okey dan bagus, tapi tidak akan nampak yang mana satu al-haq dan batil, terutamanya zaman fitnah
pada hari ini, zaman fitnah, zaman di mana tipu daya itu bermaharaja lela. Kita tak nampak, kita ingat okey je, rupanya KO gitu. Jadi inilah yang digambarkan sebagai yang salah atau yang benar. Maka basirah itu merupakan jalan untuk membezakan al-haq dan batil. Sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia menyatakan bahawa basirah itu memancarkan ma'rifah. Jadi basirah itu memancarkan ma'rifah. Ma'rifah ini mengenal Allah, mengenal akhirat, benda-benda imaniyat, dan menumbuhkan firasat. Daripada kenal Allah tadi, hubungan Allah tadi, hubungan akhirat tadi, iman tadi, cahaya tadi, maka dia ada firasat. Dia ada satu ilmu. Firasat ni ilmu. Ilmu yang lebih khusus daripada ilmu. Ilmu yang lebih khusus daripada ilmu. Jadi basirah ini adalah ruhul ilmi. Ruh kepada ilmu. Jadi kita ada ilmu, tak ada basirah, kita tak ada ruh. Dia tak hidup. Dia tidak hidup. Dia tidak boleh memberikan kekuatan yang sebenar. Dan basirah ini merupakan inti kepada ilmu. Sebab tu ada orang belajar PhD, sampai PhD, belajar sampai peringkat di Madinah mungkin belajar sampai peringkat di Mekah atau di mana-manalah kita kata universiti Islam. Tapi bila balik sini tidak ada pun sifat takwa, ihsan dan sebagainya. Janganlah pula tulis ni siapa-siapa nama kat sini kan tulis pula, ada tulis. Jadi basirah ini dia akan menghidupkan hati, menumbuhkan hati kita itu supaya lebih kuat, sehingga daripada situ lahirnya firasat. Lahirnya satu ilmu ataupun inti kepada ilmu. Firasat ni adalah inti kepada ilmu. Ini firasat ni bukan rasa hati semata-mata rasa tak. Jadi basirah ni pun ada peringkat-peringkat dia. Itu disebut ilmu yaqin, kan ainul yaqin, haqqul yaqin, kamalul yaqin. Sampai peringkat kamalul yaqin. Kalau kita sebut ilmu yakin ni, dia bermula dengan basirah. Basirah ilmu, dia menemukan satu firasat. Kemudian selepas tu sampai peringkat dia ainul yakin, nampak ni banyak Allah buka, mukasyafah, Allah buka. Nampak ni kasyaf ni, kalau orang yang beriman, yang berilmu, yang dihurai para ulama kita bagaimana keadaan orang kasyaf ni, dia bukan sangka-sangka, dia nampak sungguh. Macam Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika balik daripada Isra Mi'raj, kan? Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, oleh orang musyrikin, "Ya Muhammad, engkau kata engkau dah sampai Baitul Maqdis?" Ya, dah sampai. Cuba cerita sikit Baitul Maqdis macam mana? Aku dah pergi dah. Nabi nak cerita macam mana? Nabi sampai situ sekejap aja, kan? Kemudian malam-malam berjumpa, sibuk dengan rasul-rasul yang lain pula, ada kerja dia, kan? Dia bukan tengok melancong, perhati sana, perhati sini, ambil gambar sana, ambil gambar sini, kan? Walaupun sampai kat Baitul Maqdis, kalau kita pergi, pakat ambil gambar banyak-banyak, kan? Jadi tak ada, Nabi tak ada terfikir nak tengok batunya, cerminnya apa. Jadi Allah buka basirah, kasyaf. Allah buka. Maka Masjid Al-Aqsa seolah-olah berada di hadapan mata Rasulullah SAW. Rasul nampak tingkapnya begini, pintunya ada berapa, kan? Kat mana tangganya, kat mana letaknya tingkap ada berapa, kan? Cerminnya macam mana. Jadi Nabi SAW dibuka pula. Ini kasyaf, ini kasyaf, mukasyafah. Ini salah satu basirah yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam sirah. Dalam sirah kita tengok ini bagaimana. Begitu juga yang disebut ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, tengah-tengah baca khutbah, tiba-tiba dia bagi arahan kepada tentera di Iraq. Bagi arahan naik di atas gunung. Jadi tentera di Iraq pula masa ketika itu, sahabat-sahabat kita dengar suara Umar, dengar, maka dia orang semua ikut naik atas. Allah izin selamat, menang, kan? Jadi nak sebut macam mana dia beritahu tu, kan? Bukan ada kita nak kena beli wire apa, panggil apa tu, walkie-talkie, kan? Walkie-talkie pun 15 kilometer paling lama, paling jauh lah, kan? Terpaksa beli mahal-mahal, kan? Ini Allah bagi basirah. Allah nak bagi menang di akhir zaman ni, memang ma'unah dan karamah. Allah akan bagi kekuatan tu, tapi hati kena bersih, iman kena kuat, kan? Jadi sahabat-sahabat diberi oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Ta'ala, tentang firasat, mukasyafah salah satunya, ainul yaqin, nampak.
Sebab tu para ulama kita kata kasyaf ni dia nampak sungguh. Kalau saya bercakap dengan abangah kita kan, abangah kita kan, ustaz anak saya sakit, contohlah, bukan saya lah, orang lain lah kan. Ustaz anak saya sakit, ustaz yang ada kasyaf tu dia boleh nampak anak sakit. Oh tak ada apa tu, kembung aja. Dia nampak sungguh. Bukan kata dia agak-agak dah. Memang Allah bagi nampak yang kasyaf. Sebab tu ada salah seorang alim, dia tak sebut nama, sebab dia tahu pula kampung kat mana. Kan? Itu tersebut nama, tak sebut, tak boleh cerita kan. Jadi satu ketika, ini berlaku pada diri saya sendiri lah. Kan? Satu ketika ustaz yang duduk kat kampung tu cakap, dia kata, orang kampung kata, kan, orang alim ni, orang soleh ni tak pergi sembahyang Jumaat. Kan? Saya tak sebut lah orang tu siapa, sebut saya tahu kat kampung dekat mana kan. Ni keaiban, cerita aib kan. Jadi dia kata kenapa tak sembahyang Jumaat kan. Dia pun kata, dia minta ustaz tolonglah nasihat kat orang ni, nampak baik soleh sungguh tapi dia tak pergi sembahyang Jumaat. Lalah dia pergi jumpa, tak sempat dia nak cakap apa, dia pun orang dah sebut dah. Dia kata apa? Ustaz bukan saya tak nak pergi sembahyang Jumaat, tak sebut, ustaz tu tak sempat nak tanya lagi kenapa tak pergi sembahyang Jumaat ke apa. Dia sebut dah hari Jumaat dia datang kan. Lepas tu bila dia sebut tak, kenapa tak sembahyang Jumaat, macam mana saya nak sembahyang ustaz, saya nak sembahyang, saya tengok kan kepala imam tak, bukan kepala orang ustaz. Jadi saya tak nak lah bising-bising, nak jaga keaiban orang tu, saya tutup, saya pergi sembahyang masjid lain, sembahyang masjid sebelah ni. Sekejap lagi ada pelajar tahfiz datang ni, dia akan bawa saya naik motor pergi kampung sebelah. Saya tak sembahyang kampung ni, saya kampung sebelah. Tercengang lah ustaz tu. Ini macam mana dia? Ini mukasyafah Allah bagi. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 75, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Al mutawassimin ni apa? Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda Allah. Jadi orang yang mengkaji, melihat, meneliti dengan mata hatinya yang bersih, melihat, meneliti dengan ilmunya yang jelas, maka dia adalah al-mutawassimin. Jadi orang mutawassimin inilah orang yang mengkaji, yang melihat dengan tanda-tanda yang ada. Dan setelah dia mengkaji, melihat dengan hati yang bersih, maka akan menjadi orang yang disebut sebagai mutafarrisin. Mutafarrisin ini orang yang akan ada firasat. Dia akan memiliki firasat. Jadi firasat ini dilahir daripada hati yang bersih tadi, yang lahir daripada kajian, melihat yang Allah buka pada dia. Sebab tu dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa in yanzuru bi nurillah azza wa jalla. Jadi Nabi kata, takutlah kamu, berhati-hatilah kamu dengan firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah. Kemudian Allah Rasulullah membaca ayat tadi, inna fi zalika laayatil lil mutawassimin, yang dibaca. Jadi mutawassimin ini orang-orang yang mendapat tanda yang Allah bagi tanda. Jadi dalam Quran ada, basirah ni memang ada, bukan cerita-cerita kosong, bukan cerita-cerita apa dia panggil dongeng, legend, bukan. Yang legend dalam movie-movie tu legend, yang bodoh, yang bohong, dalam apa kartun tu bohong. Yang kita percaya tu Doraemon lah, anak-anak kita percaya betul kan, Doraemon apa benda, semua bohong. Superman, super ni, semua yang ada kehebatan tu semua bohong, tapi dipercayai kan. Sampai orang tua pun pakai baju Superman. Sebaik tak ada orang pakai Superman ni. Semalam kemarin saya pergi mana dah, ada seorang abang tu pakai baju Superman. Tak adalah yang belakang, tak adalah, tapi Superman kan. Saya tengok budak, orang tua pakai baju Superman kan. Jadi kesan kan, kita melihat benda yang ajaib-ajaib ni. Jadi at-tawassum, at-tafa'ul, ini semua adalah merupakan makna-makna tanda. Jadi mutafarrisin, orang-orang yang diberikan firasat. Ini termasuk dalam basirah, masuk dalam basirah. Jadi inilah orang-orang yang dihidupkan oleh Allah. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nas
kama masaluhu fil zulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Apakah orang yang sudah mati, kan, hati-hati mereka itu kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dan dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, sama dengan orang yang duduk dalam gelap gelita, yang hatinya gelap gelita, tak nampak apa-apa, sehingga tak dapat keluar. Tak dapat keluar. Itu kadang sedih kita. Kita sebut pasal satu benda, dia sebut macam-macam. Ini semua konspirasi, perkataan jahat. Ini semua sangka-sangka dan sebagainya, kan. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir memandang baik apa yang mereka kerjakan. Jadi sebab itulah Nabi gambarkan tadi, kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah, dan inilah jalanku dan orang yang mengikuti aku, iaitu mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas hujjah. Hujjah bukan hanya sekadar fizikal, tapi hujjah datang dengan ilmu yang dah diberikan oleh Allah. Jadi ini dia. Jadi soalan kita, bagaimana kita nak hidupkan basirah ni? Jadi al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman, terutamanya kita ni akhir zaman belaka, kan, daripada Nabi SAW dah akhir zaman. Al-mahdiyin itu ialah mereka yang menghidupkan basirah. Ni kita ulang lagi sekali. Jadi maksud al-mahdiyin bukanlah namanya Mahyudin, bukan, ataupun namanya Mahyadin, bukan. Ini tak ada kata kaitan dengan siapa-siapa. Cuma sebut dia. Tapi al-mahdiyin itu ialah mereka yang menghidupkan basirah. Itu maksud dia. Jadi al-mahdiyin, mereka mendapat hidayah ni, mereka yang hatinya hidup, imannya hidup, takwanya hidup. Jadi dia nampak sesuatu yang Allah beri petunjuk kepada dia. Jadi untuk itu, untuk menghidupkan hati itu, maka apa kerja utama orang yang duduk di dalam kehidupan di akhir zaman ini? Yang paling penting sekali dalam hidup dia mencari Allah dalam hidup dia. Yang kita cari bukan dunia, yang kita cari bukan harta, yang kita cari bukan populariti, yang kita cari bukan glamour, yang kita cari bukan nak menang dalam satu-satu pertandingan. Yang kita cari ialah Allah. Jadi bermulanya hidayah kepada seseorang al-mahdiyin itu apabila dia mula mencari Allah dalam hidup dia. Jadi dalam hidup dia cari Allah, cari Tuhan dia, nak kenal Tuhan dia, kenal af'al Tuhannya, perbuatan-perbuatan Allah, kenal sifat-sifat Tuhannya, kenal nama-nama Tuhannya, kenal zat Tuhannya, dan mentauhidkannya. Itu bermula kat situ. Rupanya al-mahdiyin ni bukanlah kita pakat-pakat silat, panah, kan. Baru-baru ni ada satu perhimpunan, kan, orang-orang yang nak bangkit akhir zaman. Takbir, Allah Akbar, takbir, bergema takbir. Masuk aku semayang, berapa orang yang semayang? Berapa orang semayang? Ini silat. Minta maaf lah kalau ada orang silat kat sini, minta maaf lah. Tapi nak sebut kat sini, silatnya hebat, boleh lompat sana lompat sini, pukul tak kelut, tak sakit. Kuatlah badannya dengan ototnya. Kan kalau buat macam gini ni, macam saya ni, lepeh, tak ada apa-apa, kan. Dia bonggol-bonggol kan. Semayang tak larat semayang. Tak dapat mencari Allah. Jadi sebab tu di sini kita nak kena faham, kan, akhir zaman al-mahdiyin bukanlah orang yang hebat fizikalnya. Kita kena ada sekian, kita kena ada tempat, ada bangka, ada, memanglah benda itu persiapan tu kita boleh. Tapi bukan itu dia. Yang pertama al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah, macam sehingga Nabi gambarkan, kan, tahukah kamu siapa al-mahdiyin, kan? Maka sahabat Allah Rasulullah alam, maka dia kata orang yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman tadi, kan, maka Nabi doalah supaya kamu masuk dalam kumpulan itu. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Nabi ajar kita doa tu, kan. Jadi rupanya al-mahdiyin ni bukan pakat-pakat nama Mahdi ke, nama apa namanya, Mahyudin ke, kan. Tapi sebenarnya ialah bermula dengan bila mencari Allah. Macam mana nak mencari Allah? Macam mana cara kita nak mencari Allah hidup kita? Allah dah tunjuk dalam Quran.
kita melaksanakan hidup kita ni sebagai ibadah pada Allah. Semua yang kita buat ibadah. Kan? Semua yang kita buat ibadah. Itu kita cari Allah. Maknanya kita buat sesuatu tu dalam rangka nak ubudiyah pada Allah. Nak mandi, ibadah. Kan? Kenapa mandi? Ibadah. Nabi suruh kita mandi kan. Kenapa bersih? Ibadah. Jadi tak payah nak suruh orang, tak saya suruh lah. Kerja, ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi cari Allah ni, bila kita faham, bila buat sesuatu, nak cari redha Allah. Jadi caranya bermula kat situ. Kan? Tapi prosesnya bermula dengan kita membersihkan diri kita, bertaubat kepada kelemahan-kelemahan tadi, kenal Allah. Itu proses dia. Caranya ibadah. Apa kita buat? Semua ibadah. Tak ada satu pun yang kita buat melainkan ibadah. Apa maksud ibadah? Makan. Makan apa maksud ibadah? Makan. Kita makan yang halalan, thayyibah contohnya. Kalau halal kita makan, tak halal tak makan. Itu ibadah. Kita makan kan? Bila lapar makan, bila kenyang berhenti, sebelum kenyang berhenti ya. Itu sunnah. Ibadah. Ini makan apa sahaja pun makan. Kita lapar kan, tengok kat rumah ada orang tiba-tiba nampak Maggi, orang apa? Rebus Maggi tu, masak Maggi tu kan. Siapa ni? Tak ada orang. Hak awam, wakaf kan. Mentang-mentang duduk kat rumah tak ada orang punya kan. Maknanya wakaf contohnya kan, kita pun pakat-pakat makan, semua wakaf berlaku pada orang. Baik, jadi mencari Allah tadi bermula dengan kenal Allah. Nak kenal Allah. Tapi nak kenal Allah dia akan terhalang. InsyaAllah confirm terhalang. Kenapa? Dosa kita. Dosa kita, kelemahan kita yang kita tak nak buang ni. Kita boleh semayang, tapi semayang tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Sebab dosa kita tak buang. Saya beri contoh. Kita datang program macam ni kan. Datang program. Masa program semua okey. Balik rumah kan, hilang okey tadi tu. Kan? Kat sini boleh baca surat, kat sini boleh baca Quran dan sebagainya. Balik rumah habis. Kenapa? Bertahun-tahun berulang-ulang. Ada orang buat halaqah Quran. Masa halaqah Quran, alhamdulillah kita punya ansar di sisi di wilayah tengah dah mula hidup bersama Quran. Program hidup bersama Quran. InsyaAllah kita kena mulakan dekat tempat lain. Jadi baca tafsir fizil Al-Quran semua rasa best, seronok, hati rasa kan. Ada seorang sahabat kata, sejak saya baca Quran dalam rumah ni dan sejak saya melihat tafsir fizil Al-Quran, saya rasa hidup saya berubah. Rasa hidup berubah sebab hidup bersama Quran kan, sama-sama. Tetapi kenapa bila kita pergi program kuat, balik tak lemah balik? Kenapa? Kerana kita belum solid 100% nak tinggalkan dosa kita. Belum solid 100% nak bersihkan diri kita. Apa yang ada kat rumah yang menyebabkan kita buat dosa? Apa dia? Itu kena bersih. Kalau tak, datang sini okey, balik rumah habis. Datang sini okey, balik rumah habis. Tak habis-habis. Proses tak meningkat. Rugilah kita. Orang nak dapatkan Jannatul Firdaus, kita tak dapat-dapat. Pintu syurga pun tak nampak lagi. Pintu redha Allah lagi jauh, tak nampak. Kenapa? Sebab kita masih sayang dengan dosa kita. Jadi basirah pun tersekat, tak nampak. Baik, ya sebab itulah dia bermula dengan mengenal Allah. Tapi jalan tadi itu mestilah at-taubah, mesti bermula dengan kita bersihkan dosa kita. Tengoklah, semua orang ada kelemahan. Tak ada orang tak ada kelemahan. Bila kita rasa kita tak ada kelemahan, tak ada dosa, kita rasa kita ni tak ada kesalahan, kita tak ada benda nak taubat, maka kita lalai. Sebab orang yang paling hebat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, satu hari kurang-kurang 100 kali, 70 kali istighfar. Kan? Kita ni rasa tak perlu, rasa tak ada apa, padahal banyak. Apa dosa kita? Apa dosa kita? Abang, agak dosa-dosa biasa kita buat apa dia? Yang kita perasan. Lara dosa. Lara ni lalai. Lalai dosa kan. Salah satu sebab orang masuk neraka lalai. Paling banyak sebab orang masuk neraka, majoriti orang masuk neraka sebab lalai.
Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi nak gambarkan sini, dipenuhkan sumbat dalam neraka jahanam itu majoritinya, ramai, kebanyakan yang masuk dalam di kalangan jin dan manusia ada hati tak boleh faham, ada mata tak boleh tengok, tak boleh melihat kebesaran Allah, tak boleh melihat dengan basirah, ada telinga tak boleh dengar, tazkirah malas nak dengar, contoh kan. Pulang subuh tidur contoh kan. Contoh kat sini. Ulaika kal an'am, bagaikan binatang ternakan, bahkan lebih sesat. Mereka adalah orang lalai, ghafilun, orang lalai. Jadi nak sebut kat sini kan, lalai dosa. Sebab tu salah satu sebab masuk neraka ni lalai. Apa lalai? Kita tengok, kita punya handphone, tengok TV, tengok movie 2 jam, 3 jam, tak perasan, lalai lah tu. Tengok main game 3 jam lah, sembahyang asar pun tak lagi, nak masuk maghrib lah, lalai lah tu kan. Main bola kan, tak perasan kan, ketuk kaki orang kan, kenapa kan, tak nak bagi smart goal kan. Saya lah dulu masa muda-muda dulu kan, kalau orang nak ni kan, tackle dia kan, sampai cedera kan. Tackle tu bukan tujuan tackle nak menghalang dia daripada skor dengan cara ibadah kan. Ada orang buat jahat ibadah lah. Jadi kita buat, jadi lalai. Banyak lagi tak syukur ke Allah, dosa sebenarnya. Buruk sangka dengan Allah, dosa. Kita doa ke Allah, ya Allah, dah 10 tahun aku sakit ya Allah, tapi Engkau tak sembuh-sembuhkan aku. Kita kata ya Allah, susahnya hidup aku ni ya Allah. Kita komplain ke Allah, buruk sangka ke Allah. Macam-macam dosa ni, macam sampai peringkat teringat dunia dalam hati. Ini orang yang dekat dengan Allah ni, teringat dunia dalam hati, itu pun satu dosa. Orang yang khusus sampai peringkat tu. Apa lagi matlamat bertukar, sepatut buat ni jadi ini pun dosa juga. Jadi dosa ni banyak. Dia bukan dosa ni berzina, makan rasuah aja, dosa banyak. Jadi kita halusi hubungan kita dengan Allah. Minta maaf lah sebenarnya. Sembahyang tak khusyuk, berdosa tak? Sembahyang tak khusyuk, berdosa tak? Dosa, sebab Allah ancam orang yang tak khusyuk tu dengan neraka al-ma'un. Tapi kita sembahyang, kita rasa tak? Kita sembahyang, kita ingat tak dosa, kita ingat kita beribadah tapi tak khusyuk. Sembahyang kita ingat bola sepak malam ni Brazil lawan Argentina ni malam ni contohlah kan. Tak ingat putih ke Allah. Berdosa tak? Dosa. Tapi kita tak perasan. Sebab tu bila habis solat kita baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, minta ampun ke Allah. Dalam sembahyang pun ada dosa, apalagi kat luar sembahyang. Jadi jalan nak kenal Allah ni sebenarnya dia bermula dengan taubat. Jadi kenapa kita tak boleh meningkat? Kenapa kita tak ada basirah yang macam mana sepatutnya? Kerana rupa-rupanya amalan kita tu bercampur-campur. Allah tak bagi. Kita tak laksanakan tanggungjawab kita pada masyarakat, pada mak ayah kita, pada anak beranak kita kan. Pun dosa juga kan. Baik, jadi mencari tadi, basirah tadi bermula dengan kita mencari Allah. Macam mana mencari Allah? Kita kenal Allah. Nak kenal Allah, kita kena belajarlah sifat Allah, nama Allah kan, macam mana mentauhidkan af'al dia. Dan kemudian selepas itu kita bermula proses bila kita tinggalkan dosa kita. Jadi kita kena tengok ni kan, ni basirah baru basirah tu hidup. Kalau tak, hati kita tak hidup kita ingat kita dah okey dah. Ada orang masa pergi haji kan, ada wanita hilang, kena culik, kena perkosa dekat Mekah. Ada dengar tak haji saya? Sampai satu saat, bila dululah masa kami menaik haji kan, kalau naik teksi tu laki naik dulu, perempuan lepas tu kalau nak turun teksi tu, perempuan turun dulu, laki lepas tu baru turun. Kenapa kan? Kenapa kat Malaysia tak ada pun macam ni?
Nanti perempuan naik, dia cabut dengan perempuan sekali, dengan kita punya isteri ke apa, dia cabut. Dekat mana ni? Kat Mekah, kat Madinah, tanah haram. Kan? Kita jahat-jahat kat sini tak apa? Tak ada. Pernah tak terfikir benda? Tak pernah. Benda-benda macam itu kan. Ada seorang kakak ni, dia balik daripada Masjidil Haram. Masa tu saya dekat sana. Balik dari Masjidil Haram, tiba-tiba dia kata dia nak pergi. Biasalah makcik-makcik akak-akak ni pergi shopping dulu kan. Lepas keluar tu kan kedai banyak. Dia kata ada orang lelaki macam Pakistan, macam Bangladesh ke, ikut aja. Dia naik atas ikut, turun bawah ikut kan. Kemudian sampai peringkat, dia kata makcik akak mau cari apa nak cari ni ke, kain ke, baju ke apa kan. Saya tahu kedai kat mana yang bagus kan, ramah-ramah gitulah. Lepas tu dia kata, mari, boleh. Baik sangka kat Mekah, tanah haram ni kan. Lepas tu dia ikut, tiba-tiba dia bawa kat mana dah, turun kat tangga, tak ada orang lah, tempat tak ada orang. Dia pun mula rasa takut kan, takut. Lepas tu lah dia lari, nak lari, dia orang terleka sikit, dia lari kat sana. Cerita jadi juga berlaku benda-benda macam itu di Mekah ni, bukan kata di tempat lain kan. Baik, kenapa? Kerana rupa-rupanya walaupun kita duduk dalam suasana yang baik sebagainya, tapi hati itu tidak hidup, iman tu tidak hidup. Jadi kita kena cari, ini hakikatnya. Jadi proses kita tu dalam Ansar, insya-Allah salah satu perkara yang kita nak betulkan ialah syahadah. Syahadah. Sebab tu dia ada sanad dia. Syahadah ni ada sanad. Sebahagian daripada kita dah ikuti, sebahagian kita belum. Tujuan bersanad ni maknanya syahadah secara talaqi. Tapi pada kali ni kita tak buatlah di sini. Kalau kita akan buat masa lain. Kemudian bukan sahaja syahadah bersanad ni maknanya syahadah sahaja, tapi sebenarnya syahadah tu perlu ada memahami rukun-rukunnya. Kita hari ni ucap syahadah tapi kita tak tahu rukun dia apa. Batal rukun syahadah kita tak tahu. Contohnya rukun syahadahnya mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. So kita nak kena la ilaha illallah tu dia ada rukun dia. Kita mentauhidkan af'al, perbuatan Allah, mentauhidkan sifat Allah. Ni tapi kalau orang-orang yang Wahabiyah dengar ni, dia kata tak boleh macam itu dia, sebab adalah benda dia punya hujah-hujah. Ini semua adalah merupakan daripada salafus salih, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita kena belajar macam mana nak mentauhidkan Allah dengan hati kita, dengan pemikiran kita. Jadi sebab itulah kita nak melihat sini, hidup kita adalah satu perjalanan. Dan insya-Allah sebagai satu hadis qudsi saya habis bacakan, diriwayatkan Ibnu Rajab dalam Ibnu Katsirnya, antara hadis qudsi Allah berfirman, wahai hamba-Ku, carilah aku, nescaya engkau akan jumpa aku. Kerana seandainya engkau menjumpai aku, maka engkau telah menjumpai segala-galanya. Dan sekiranya engkau telah kehilangan aku, maka engkau telah kehilangan segala-galanya. Aku mencintaimu melebihi segala-galanya. Jadi Allah gambarkan, so cari dia. Jadi ini antara mukadimah kepada basirah ini, mesti kita proses iman kita, akidah kita. Kita mentauhidkan Allah. Dan kemudian mentauhidkan sistem kehidupan. Sistem yang nak ambil hanya Islam saja, al-Islam. Ghairal Islam Allah tak terima, kita tak terima. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Siapa yang ambil selain Islam, Allah tak terima. Jadi sebab tu insya-Allah pada hari ini kita akan melihat beberapa perkara, perbincangan-perbincangan kita bila kita sebut tentang pakatan jahat musuh. Dia bukan hanya perkataan jahat sebagai teori, tetapi kita nak melihat dengan basirah. Jadi kita tengok dengan mata hati kita, baru kita nampak. Kalau tak, kita tak nampak. Tak nampak. Kita ingat Zionis jahat. Rupanya Zionis tu kita ingat semua ni nak supaya Israel tertegak. Sebenarnya dia bukan nak tegakkan Israel, dia nak bukan tegakkan Zionis tu. Zionis ni pun pekerja-pekerja dia, rupa-rupanya macam tu. Israel ni pun hanya sebagai jalan aja. Dia nak apakah perancangan tadi? Perancangannya bermula dengan Lucifer, bermula dengan iblis. Sebab tu hari ni dah ada banyak dah benda-benda Luciferian ni. Dah banyak dah keluar. Commonwealth, sukan Commonwealth ke Olimpik yang ada keluar lembu. Commonwealth Commonwealth kan.
Ada orang kata ini lembu simbol bisnes. Kat Malaysia banyak ada. Bal ni Tuhan lembu. Baal Tuhan lembu. Jadi itu juga Tuhan yang telah Samiri, Dajjal. Musa Samiri dulu, masa zaman Nabi Musa dulu, dia buat tu Dajjal tu sehingga boleh bercakap dengan lembu yang sama. Jadi nak sebut kat sini dah nampak dah. Kalau kita perasan kalau kita tengok sinopsis ke, kita tengok kan cerita-cerita kan. Kalau cerita pasal iblis, hantu ni dah nampak lah. Cerita Melayu pun dah mula nampak hantu. Dulu hantu tak nampak, jauh-jauh je kan. Tidur kan. Sekarang dah nampak kan. Hantu boleh terjemah kan. Sebab Dajjal nak keluar ni. Dia nak keluarkan benda tu. Ni bukan saja-saja sihir. Sekarang ni ada white magic. Ada black magic, ada white magic. Jadi black magic ni apa? Besok yang kita ayat Quran apa ini jadi black magic. Kan? Akta 775. Nak mewhitekan, nak memutihkan doa-doa. Besok doa tertentu je boleh baca. Ayat kursi pun saya tak boleh baca dah. Jadi ini nak sebut kat sini bagaimana mereka rancang dah dekat sangat. Kalau di Israel dah ribu dah, tak Israel. Dia telah sembelih Haifa tu, lembu merah. Dah sembelih dah. Dah sembelih, dah ambil darah dia sapu kat sini, sapu kat sini. Macam jadi Hindu pula tengok si rabai-rabai ni. Waktu dekat Israel pula sekarang ni ada pula orang yang mengaku sebagai Mesiah lah, Al-Masih. Dah ada Al-Masih. Dia hafal kitab Taurat, dia hafal kitab Injil, dia boleh cakap ni, dia boleh sembuhkan orang lumpuh. Dia boleh ni buat macam-macam, dikata sebagai miracle lah. Miracle ni apa? Mukjizat Jadi akhirnya dia kata dah jadi dah, ada Mesiah dah ada, Yahudi. Jadi orang Kristian yang kaji kata ni semua antichrist, ni Dajjal. Jadi itu mungkinlah salah satu yang Dajjal sebenarnya belum keluar lagi, dia keluar, dia jadi ketua kan. Jadi dia orang dah mula dah tunjulkan lah Dajjal ni, image Dajjal siapa. Jadi tak terlepaslah negara kita ni. Negara kita ni pun ada juga perancangan dia kan. Baik, dan insya-Allah kita nak kena tajamkan hati kita, mata hati kita, supaya mudah-mudahan kita akan tidak tertipulah dengan arus. Kalau tidak kita leka nanti, lalai. Insya-Allah. Jadi sebenarnya ada lagi perkara yang basirah ni, macam mana proses sebagainya, insya-Allah kalau ada kesempatan tolong review baliklah kuliah-kuliah yang lepas tajuk basirah. Review balik, jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Itulah insya-Allah kita mohon kepada Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.